Bismillah, walhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, video kali ini saya akan membahaskan makna hadis maqtu'. Apakah definisinya? Apakah contohnya? Apakah hukum beramal dengannya? Dan bagaimanakah kita nak melihat hadis ini dalam konteks semasa jika diizinkan. Okey, para pelajar, kita akan melihat poin yang pertama. Hadis maqtu' bermaksud hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Bermaksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada yang pertama, lepas tu yang kedua sahabat, lepas tu yang ketiga tabi', dan seterusnya tabi'in dan sehinggalah seterusnya. Maksudnya hadis ni terus kepada tabi'in. Tak jumpa sahabat, tak jumpa Rasulullah SAW. Maksudnya pada tabi'in itu yang meriwayatkan hadis. Kita tengok lagi lanjutan pada itu. Ataupun hadis yang disandarkan generasi selepas tabi'in. Kita ada tabi'in, atba'un tabi'in dan sehingga generasi seterusnya. Jadi apa lagi yang mesti kita lihat? Hadis ini mesti ada percakapan, perbuatan, takrir, sifat fizikal dan akhlak. Maksudnya, apa tabi'in tu kata, perbuatan tabi'in tu, takrir itu maksudnya pengakuan, dia diam. Maksudnya, nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun ya, macam itulah. Jadi dia tak cakap apa-apa. Ataupun sifat fizikal dia, contohnya dia tinggi ke, dia besar ke, dia kecil ke, dia kurus ke, rambut kerinting ke, itu sifat fizikal. Dan akhlak dia, khilqi, ataupun khilqi, ataupun kalau sifat fizikal, khuluq. Jadi ada dua lah. Okey, ini yang kita akan melihat. Tiga perkara ni dalam kerangka hadis maqtu'. Jadi kita akan tengok contoh dia dan apakah hukum. Contoh hadis maqtu' dan hukum beramal hadis maqtu'. Jadi kita dah faham tadi, hadis maqtu' ni tabi'in yang meriwayatkan hadis ataupun perbuatan tabi'in ataupun takrir. Jadi kita tengok apa hukum dia dan tengok contoh dulu. Yang pertama, qala al-Hasanu al-Basriyu salli wa alaihi bid'atih. Maksudnya, hendaklah kamu salat bersamanya. Dia yang menanggung dosa bid'ah yang dilakukan. Maksud kat sini diceritakan bahawa ada seorang datang berjumpa dengan Hasan Basri. Ada orang depan tu buat bid'ah. Bid'ah ni pelbagai lah. Saya tak nak panjangkan benda bid'ah ni. Tapi bagaimana? Hasan Basri kata, salatlah. Tapi dosa yang tanggung tu, dia tak tanggung. Solat kamu sah. Itu bermaknanya. Sekarang ni, apakah status dan bagaimanakah hukum beramal dengan hadis ini? Pertama, Al-Hasan merupakan ulama tabi'in. Maksudnya, dia ini generasi selepas sahabat. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, tidak boleh diamalkan kerana bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat mudah para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Maksudnya tak boleh jadikan hujah. Sekiranya percakapan, perbuatan, takrir Nabi SAW itu berjadikan hujah. Adapun kita belajar yang lalu, hadis mauquf, hadis marfu' dan sebagainya diterima. Tetapi sampai kepada hadis maqtu' tidak boleh diamalkan. Walaupun dia adalah Al-Hasan Basri, iaitu ulama besar, antara ulama tabi'in. Jadi hukumnya tak boleh beramal. Inilah. Dalam hal-hal lain boleh. Tapi untuk jadikan hujah, nak jadikan hukum tu, status tu, boleh ke tidak? Tidak boleh diamalkan. Wallahu alam, mudah-mudahan kita mendapat gambaran secara umum definisi maqtu', contoh dan hukum beramal dengannya. Dan akan datang bila pelajar akan masuk dalam bidang hadis, pelajar akan lebih mendalami isu ni secara terperinci. Ini untuk dasar pengenalan dahulu. Wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.